Topik pertama yang akan kita lihat di dalam bab ini adalah berkenaan tanda mad dan juga wakaf. Ini muka surat 155. Kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan masjid. Seterusnya, yang dihormati juga rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Seterusnya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para pecinta ilmu, para habaib, para pengacau bubuk Ashura, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Bagi yang baru mengikuti, kita sedang mensyarahkan kitab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunan Syibhil Mansiyah ataupun diterjemahkan kepada 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan, susunan Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid dari Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Dan buku ini ada 18 bab yang disusun mengikut kategori sunnah yang berbeza, bermula daripada sunnah-sunnah yang kita lupa dalam bab bersuci, junub, siwak, azan, solat dan macam-macam. Dan kita insya-Allah pada pagi ini akan masuk pada bab yang baru. Kita dah tamat bab yang ke-8 pada minggu lalu, iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat Jumaat. Pada pertemuan akhir 10 Ogos lalu, kita dah bincangkan tentang hendaklah memisahkan antara solat fardu dan solat sunat ketika solat Jumaat. Dan juga solat-solat fardu yang lain, muka surat 151. Maknanya khusus dalam bab solat Jumaat, kalau kita melakukan solat ba'diyah 2 rakaat selepas Jumaat sembahyang sunat, diperintahkan kita supaya memisahkan antara sembahyang Jumaat yang baru habis tadi dengan sembahyang sunat, dipisahkan dengan berbicara ataupun berpindah tempat. Sebagaimana hadis yang Nabi pesan kepada para sahabat, an la tuwsala salatun hatta natakallama aw nakhruj. Janganlah menyambung satu sembahyang dengan sembahyang yang satu lagi sebelum kita bercakap sedikit ataupun berpindah daripada tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Ini kita dah pembahaskan minggu lalu. Pagi ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab yang ke-9, iaitu bab yang baru. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 155. Iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Babu ma jaa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Topik pertama yang akan kita lihat di dalam bab ini adalah berkenaan tanda mad dan juga wakaf. Ini muka surat 155. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 hadis berkaitan masalah ini. Pertama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Qatadah. Pernah aku bertanya Anas bin Malik tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, kana yamuddu maddan. Baginda memanjangkan bacaan yang semestinya dibaca panjang. Hadis riwayat Bukhari dan juga Abu Daud. Dalam riwayat yang lain, Qatadah berkata, apabila ditanya bagaimana bacaan Nabi, beliau menjawab, kanat maddan
thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bi bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Kata Qatadah, baginda membaca dengan panjang, lalu baginda membaca bismillahirrahmanirrahim. Baginda panjangkan pada bismillah, pada ar-rahman dan pada ar-rahim. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, bacaan mad terbahagi kepada ada dua bentuk. Pertama, mad asli, iaitu memanjangkan huruf sepas alif, waw atau ya. Kedua adalah mad ghair asli, iaitu apabila ada ketiga huruf tadi, dia diikuti pula dengan hamzah. Ia terbagi pula kepada dua, iaitu muttasil dan munfasil. Menurut beliau, mad yang disebut dalam hadis di atas adalah jenis mad yang pertama ataupun mad asli. Jadi, yang ini kita masuk sedikit kepada bab tajwid. Walaupun kita tidaklah mengkhususkan perbahasan MIB ini kepada bab tajwid, tapi sebahagian daripada sunnah yang dilupakan oleh masyarakat ketika membaca Quran adalah tidak memberi perhatian kepada panjang pendek. Dan Nabi kita sangat memberi perhatian. Jadi mad ini bagi tuan-tuan puan-puan yang memang dah sedia ada belajar Al-Quran, sama ada di masjid negeri atau di tempat lain, ataupun selalu berjumpa dengan ustaz kita di Rawak di belakang untuk semakan bacaan, mad ini dia ada pembahagian dia. Ada yang dipanggil mad asli. Mad asli ini mad yang paling asas, iaitu mad yang terjadi disebabkan adanya huruf-huruf mad, dan kita kenal juga dengan panggilan mad tabi'i. Jadi kadar bacaan untuk mad asli adalah dua harakat. Sama ada ketika wasal ataupun waqaf. Mana kita sambung pun dua harakat, berhenti pun, waqaf pun dua harakat juga. Mad asli ini biasanya berlaku dan memang berlaku apabila pertama huruf alif sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris atas. Contohnya qala, contohnya. Ataupun huruf waw sukun, sukun ni bukan buah sukun, huruf mati. Waw sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris depan. Contohnya yaqulu, ada panjang sikit. Sebenarnya kita praktik, cuma tak tahu teori saja. Ataupun huruf ya sukun yang didahulukan dengan huruf yang berbaris bawah. Contoh qila, automatik kita baca panjang. Dan ada pula mad dipanggil mad far'i. Mad far'i ini mad cawangan lah kita panggil. Dibaca lebih daripada kadar mad asli, kadar harakat dia ikut jenis mad itu. Dan mad ini ada bahagi kepada banyak jenis lah, banyak jenis. Ada mad wajib muttasil, mad wajib munfasil, mad arid li sukun, mad badal, mad iwad, mad lin, mad tamkin, mad farq, mad silatu qasirah, mad silatu tawilah, mad lazim harfi mukhaffaf, ada mad lazim harfi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim kalimi musaqqal. Banyaklah tak teringat dek kita. Tapi percayalah, benda tu kita tahu baca dia. Cuma oh itu namanya mad lazim harfi musaqqal, itu sajalah. Nah itu kalau nak lebih mendalam lagi kena mengaji. Kena mengaji. Tapi secara praktikal saya percaya dah ramai tahu untuk nak membaca panjang pendek ini. Sementara lagi Quran kita sekarang dah semakin membantu dari segi percetakannya. Ada nota kaki di bawah. Ada tulis pula dibuat warna hijau, 6, merah 4. Jadi dah banyak mempermudahkan kita. Tapi bagi pencinta Quran bolehlah nak belajar lebih mendalam lagi. Jangan sibuk belajar taranum. Orang kita sibuk mengaji taranum berbanding dengan tajwid. Dah, at-tajwid yuqaddimul ghina. Mengaji tajwid mesti didahulukan sebelum mengaji taranum. Dari tajwid kemahkan. Baik, muka surat 156 ada hadis yang kedua pula. Hadis Ummu Salamah daripada Ibn Juraij, daripada Abdullah bin Abu Malikah dan daripada Ummu Salamah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif ar-rahmanur rahim thumma yaqif wa kana yaqra'uha maliki yaumiddin wa lafzu Abi Daud yuqatti'u qira'atiha ayatan. Rasulullah SAW berhenti pada bacaan Al-Qurannya dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian berhenti, iaitu Nabi waqaf. Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Nabi waqaf.
Kemudian Nabi baca Maliki Yaumiddin. Ini hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam Al-Musnad dan juga At-Tirmizi. Dan pada lafaz Abu Daud, baginda membacanya secara henti-henti. Maknanya satu ayat dan juga satu ayat. Kita lihat beberapa ulasan berkenaan hadis ini. Menurut Tirmizi, hadis ini gharib dan sanadnya tidak bersambung. Hadis ini dikatakan diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'ad daripada Ibnu Abu Malikah, daripada Ya'la bin Mamlak, daripada Ummu Salamah. Hadis Al-Laits lebih sahih. Namun pada hadis Al-Laits tidak ada redaksi dan beliau membaca Maliki Yaumiddin. Hadis daripada riwayat Al-Laits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Kesemua hadis daripada Al-Laits, daripada Ibnu Abi Malikah, daripada Ya'la bin Mamlak adalah bersumber kepada Ummu Salamah mengenai bacaan Rasulullah SAW dan salatnya. Wa ma lakum wa salatahu kana yusalli wa yanamu qadra ma salla thumma yusalli qadra ma nama thumma yanamu qadra ma salla hatta yasbah wa na'atat qira'atahu fa idza hiya tan'atu qira'atahu harfan harfa. Apa yang dapat kamu lakukan ke atas solat baginda? Baginda kebiasaannya solat dan tidur dengan jarak waktunya sama seperti solatnya. Kemudian baginda solat dengan jarak waktunya seperti baginda tidur. Kemudian tidur yang jaraknya sebagaimana solatnya. Hingga datang waktu pada hari subuh. Ummu Salamah mendeskripsikan sifat bacaan Al-Quran baginda. Dan ternyata bacaan baginda itu sehuruf demi sehuruf. Jadi, yang ini dia membicarakan tentang wakaf di dalam bacaan Al-Fatihah. Yang mana wakaf dalam Al-Fatihah disunatkan pada setiap akhir ayat. Termasuklah Bismillah ataupun Basmalah. Kerana Basmalah dikira sebagai satu ayat dan tidak membaca wakaf pada An'amta alaihim. Dan ini berbeza dengan pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan yang paling utama ialah menyambung Bismillahirrahmanirrahim dan juga Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada perbezaan pandangan saja. Syekh Nawawi Al-Jawi menjelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain, wa sunnah waqaf ala ra'si kulli ayatin minha ayat al-Fatihah, wa qala Ibnu Hajar fi Fathil Jawad wal aula an yasila bainal basmalah wal hamdalah. Sunat membaca wakaf pada akhir surah Al-Fatihah. Ibn Hajar yang berkata dalam Fathul Jawad, paling utama menyambungkan bacaan Bismillah dengan Alhamdulillah. Namal afdal waqaf ala ra'si kulli ayatin min baqiyatil Fatihah lil itba'. Dan yang paling utama membaca wakaf pada setiap ayat surah Al-Fatihah kerana ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal aula an la yaqif ala an'amta alaihim li'annahu laysa biwaqaf tamin wala muntaha ayatan indana. Dan yang paling utama tidak membaca wakaf pada an'amta alaihim kerana pada kalimat ini bukanlah wakaf tam, bukan pula akhir ayat. Ini boleh rujuk dalam Syekh Nawawi, kitab Nihayatuz Zain. Kemudian saya bacakan dulu apa yang tuan kitab ni sebut. Yang ini banyak kepada perbahasan hadis saja. Kita pergi muka surat 159. Perenggan yang nombor 3 dari bawah itu, Nabi SAW menghentikan bacaan pada setiap ayat dan ini adalah yang lebih utama. Ulama lain sependapat dengan pendapat ini, iaitu berhenti pada setiap ayat. Termasuklah Baihaqi, ini dapat dilihat dalam kitab Syu'abul Iman. Oleh itu pendapat yang kuat dan diterima ramai adalah menghentikan bacaan pada penghujung ayat meskipun maknanya bersambung dengan ayat sesudahnya. Wallahu a'lam. Ini banyak perbahasan tentang hadis sajalah. Dia begini ya. Kita membaca Fatihah, Nabi ni dia ada cara bacaan dia. Jadi ramai orang sekarang dia tidak mengikut cara yang Nabi buat, cara bacaan itu. Dia membaca Al-Quran ini tidak boleh kita samakan dengan membaca bacaan yang lain. Baca buku, baca surat khabar, baca majalah, baca WhatsApp, dia tak sama. Al-Quran ini kitab suci. Dia diturunkan oleh Allah, mesti dibaca dengan peraturan, SOP. Mesti baca dengan baik, tepat dan benar mengikut peraturan. Dan cara membaca Al-Quran oleh Rasulullah SAW telah dijelaskan dalam banyak hadis dan dikumpulkan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi dan juga kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Pertama Nabi kita bila dia baca Quran,
Nabi kita, dia membaca Al-Quran dengan jelas. Diction sebutannya bulat, jelas. Baginda Nabi membaca Quran dengan ucapan yang teratur, satu persatu, kalimat per kalimat. Dengan demikian, tidak ada satu bacaan Nabi pun yang tidak dapat didengar oleh orang. Sebab itu zaman itu tak ada recorder, tak ada tulisan. Tapi sahabat boleh tangkap bacaan Nabi dan bacaan itu sampai kita hari ini. Artinya Nabi sangat teratur cara sebutannya. Ya'la bin Mamlak pernah bertanya Ummu Salamah. Sa'ala Ummu Salamah an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tana'atu qiraatan mufassaratan harfan harfa. Ya'la bin Mamlak dia tanya Ummu Salamah tentang cara Nabi membaca Quran. Dan dalam hadis yang kita baca tadi, kata Ummu Salamah, Nabi ni dia membaca harfan harfa. Satu huruf, satu huruf. Artinya begitu tertib sekali. Itu cara yang pertama. Jadi kita kena ikut cara ini. Baca tu tenang saja. Yang kedua, kata ulama, Nabi kita membaca Quran, panjang atau pendek setiap huruf Al-Quran, dia memang ikut hukum yang hari ini kita sebut sebagai ilmu tajwid. Dia jaga panjang pendek. Ilmu tajwid ni tidak wujud di zaman Nabi. Itu kena jelaskan. Zaman Nabi no such thing display ilmu nama tajwid. Sebab ilmu tajwid dikembangkan oleh para ulama kemudian. Mereka susun nak beri panduan pada kita hari ini supaya membaca Quran biar ikut disiplin Nabi SAW. Baik itu, memang ada hadis-hadis yang jelas menunjukkan Nabi memang baca. Yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Sebagai contoh, kata Qatadah, qultu li Anas bin Malik, kaifa kana qira'atu Rasulillah SAW al-Nabi SAW? Qala maddan. Kata Anas bin Malik ketika Qatadah tanya, lagu mana Nabi membaca Quran? Jawab Anas, Nabi memanjangkan bacaan, mana yang perlu dipanjangkan? Artinya Nabi ikut peraturan. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi tajwid ni ilmu kemudian, disusun kemudian. Kata Imam Ibn Al-Jazari, fatajwidu huwa hilatut tilawah wa zinatul qiraah. Wahuwa i'ta'ul huruf huquqaha wa tartibuha maratibaha. Tajwid ini adalah perhiasan Quran. Perhiasan kepada tilawah Quran. Dia memberikan huruf-huruf Quran itu hak mereka. Mana huruf B sebut cara B, huruf Ka sebut cara Kaf. Dan susunan itu berdasarkan kepada tertib mereka. Jadi itu cantiknya ilmu tajwid ini. Dari segi sejarah, pada awalnya membaca Al-Quran ini tidak ada dibukukan secara sistematik di zaman Nabi atau para sahabat dalam bentuk teori khusus. Kerana sahabat-sahabat masih boleh mencontoh cara bacaan Nabi secara langsung. Nabi baca, dia orang dengar, mereka baca, Nabi dengar. Tetapi selepas Islam ini tersebar luas, jadi ilmu tajwid telah disusun sebagai nak memberi panduan kepada orang yang bukan lidah sahabat-sahabat ini. Terutama kita orang Melayu. Melayu pula orang Pahang pula orang Pekan pula orang Tanjung Medang. Bayangkanlah cara sebutannya. Wa in kuntum fi raibim. Dia wa in kuntum anak kucing terguliang-guliang letih. Jadi dia nak membetulkan ulama susun ilmu tajwid. Kalau kita kaji dalam pelbagai literature, ulama yang pertama menyusun ilmu tajwid namanya Abu Muzahim Al-Khaqani. Kata Imam Ibnul Jazari, dia adalah orang pertama yang menyusun kitab tentang tajwid. Kitab yang ditulis oleh Abu Muzahim Al-Khaqani ini kemudiannya telah memberi pengaruh kepada banyak kitab-kitab tajwid yang lain yang ditulis oleh ramai ulama-ulama yang kompeten. Antaranya kitab At-Tanbih 'ala Lahni Jali wa Lahnil Khafi yang disusun oleh Abul Hasan Ali bin Ja'far bin Muhammad As-Sa'idi Ar-Razi. Begitu juga kitab Ar-Ri'ayah Litajwidil Qira'ah wa Tahqiq Lafzit Tilawah yang disusun oleh Abu Muhammad Makki bin Abu Talib Al-Qaisi. Begitu juga kitab At-Tahdid fil Itqan wa Tajwid yang disusun oleh Abu Amr Uthman bin Sa'ad Ad-Dani. Jadi
Berkat daripada usaha ulama-ulama ini, kita yang jauh dengan zaman Nabi masih boleh baca Quran sesuai dengan cara bacaan Nabi. Itu perlu dijelaskan. Sebab itu kita terima kasih kepada para ulama. Sebab itu bila ada orang ajak, jom kita cintai ulama. Tak payah, cinta Nabi sudah. Nabi pernah datang Kuantan ke? Tak pernah. Yang datang menyebarkan Islam para ulama yang menyusun apa semua ini. Kita cinta Nabi dan cinta orang yang cinta Nabi, iaitu para ulama. Itu yang kedua. Cara bacaan Nabi yang ketiga, kata ulama, Nabi akan memotong bacaan pada ayat-ayat Quran. Ada wakaf-wakaf pada bacaan Quran. Artinya Nabi kita, kata ulama, dia tidak memaksa nak baca terus ataupun terus senapas baca satu ayat dengan ayat yang lainnya. Sebagaimana hadis Ummu Salamah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif thumma yaqul ar-rahmanir rahim thumma yaqif. Iaitu kata Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi. Dia tahulah suami dia. Dia baca Quran, kata Ummu Salamah, dia akan potong satu. Contoh kata Ummu Salamah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dia berhenti. Sama lagi, ar-rahmanir rahim. Jadi inilah kata ulama sifat bacaan Al-Quran Nabi, iaitu berhenti pada setiap akhir ayat dan tidak menyambung dengan ayat yang selanjutnya. Jadi inilah bentuk bacaan yang sekarang diistilahkan dengan mad wajib muttasil, mad asli ataupun mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Cara membacanya adalah dengan memanjangkan bacaan menjadi 4 atau 5 harakat dan baginda membacanya dengan panjang. Pernah Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia mengajar kepada seorang lelaki membaca Quran. Orang itu ketika itu, kata Ibn Mas'ud, dia dengar orang tu baca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dia baca pendek. Jadi kata Ibn Mas'ud, Nabi tidak baca pada saya macam yang awak baca. Jadi lelaki itu tanya, habis Nabi dulu baca macam mana wahai Abu Abdurrahman? Maka kata Ibn Mas'ud, Nabi membacanya dengan panjang. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Mana panjanglah, panjang bacaan. Tak adalah macam innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Macam baca buku. Tak, dia ada panjang pendek dia. Dalam konteks Fatihah, sebab kitab kita ini dia menceritakan tentang Fatihah. Cara paling afdal, ni tuan-tuan puan-puan dapat pahala ekstra lah. Baca Quran berdasarkan para ulama tajwid, terbaik sekali adalah membaca cara Rasulullah SAW. Iaitu membaca ayat demi ayat sebanyak 7 ayat. Iaitu Nabi berhenti pada setiap ayat. Jadi kita semayang nanti, kalau baca cara gitu, ialah sunnah yang dilupakan lah. Baca. Nak kejar aku bila? Nuh sirah. Lorat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Relax dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Relax dulu. Maliki yaumiddin. Kan tenang. Itu cara Nabi. Itu sunnahnya. Ada orang tanya pula, habis Ustaz, tok imam masjid lorat kejar aku nak gaya. Kalau tarawih lah lagi lah. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sudahlah. Sesat tak Ustaz? Batal tak semayang Ustaz? Tak. Kata para ulama, bacaan Fatihah boleh dibaca 3 jenis. Pertama, first class, cara pertama tadi. Satu. Yang kedua, menurut para ulama Kufah. Ini ulama Kufah dulu center ilmu. Kaji macam-macam ilmu. Bacaan Al-Fatihah menurut ulama Kufah, mereka bahagikan kepada 4 wakaf. 4 berhenti. Iaitu, dia baca pertama, dia panggil ayat muqaddimah. Apakah ayat muqaddimah? Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Ayat yang kedua, dia sambung terus ayat 3 dan 4. Yang ini dia panggil ayat puji-pujian.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu dipanggil ayat puji-pujian. 3 terus dirangkum. Ayat yang kelima dinamakan ayat ikrar ataupun pengakuan. Dibaca bersendirian. Tidak disambung dengan ayat sebelum dan tidak disambung dengan ayat kemudian. Apakah ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia duduk seorang. Tidak berkawan dengan mana-mana ayat sebelum dan selepas. Ayat ke-6 dan yang ke-7 disambung. Yang ini dinamakan sebagai ayat doa ataupun permohonan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia satu kumpulan. Itu cara bacaan kedua. Ada bacaan Fatihah menurut ulama di Basrah. Di Basrah. Ini juga center ilmu zaman dulu. Ulama dia kaji-kaji, dia bahagikan Fatihah kepada 3 wakaf. Tadi 4, ni 3. Iaitu ayat 1, 2, 3, 4. Dia rangkum terus. Yang mereka kategorikan sebagai ayat puji-pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. 1. Digabung terus. Ayat yang kelima, ayat ikrar, tidak disambung dengan mana-mana ayat sebelum dan selepas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ke-6, ke-7, ayat doa. Dibaca bersambung. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu cara dia. Cuma perlu diingat, kalau dilihat kepada cara bacaan Fatihah yang disusun oleh ulama Kufah dan Basrah, kedua-duanya adalah sama pada ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang tidak disambung dengan ayat sebelumnya, iaitu Maliki Yaumiddin, dan tidak disambung dengan ayat selepasnya. Ihdinas siratal mustaqim, dia takkan sambung. Jadi janganlah kita nak mandai-mandai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat. Siapa ngaji di mana? Ihdinas sirat. Dia tu tak berkawan. Dia tak berkawan dengan orang sebelum, tak berkawan dengan orang selepas. Pun begitu, perlu ditegaskan bahawa bacaan Fatihah secara rangkum daripada awal sampai akhir oleh imam tidak membatalkan sembahyang. Dan makmum tidak perlu pun mufaraqah daripada imam yang baca demikian. Takutkan tuan-tuan puan-puan mentang-mentang dah belajar sunnah terbaik membaca putus-putus, sekali imam malang karak membaca senapah contoh, menterus mufaraqah. Jangan. Tak ada masalah. Ketika membaca Fatihah, kita digalakkan membaca secara wakaf satu ayat. Artinya 7 kali berhenti. Kalau tanya kenapa? Sunnah Nabi SAW. Kecualilah kita ada masalah-masalah macam nak sambung-sambung ni, orang nafas panjang, okey. Orang lelah macam mana? Nyambung nafas pendek tak ada. Ikut cara Nabi. Satu. Cuma masalahnya, ketika membaca ni, ramai yang merasakan dia membaca cara wakaf. Tapi rupanya dia tidak wakaf, dia membaca secara saktah. Ini perlu bezakan. Ruangan MIB kita ni tak sempat nak membahaskan tajwid mendalam. Nanti habis majlis boleh berjumpa dengan ustaz kita di belakang, Ruang Ahmadi di belakang. Boleh tanya apa perbezaan wakaf dengan saktah. Dia saktah ini, dia berhenti juga. Tapi berhenti tanpa mengambil nafas yang baru. Kita tak ambil nafas yang baru untuk mulakan ayat yang baru. Dia kalau praktik untuk bacaan saktah dalam riwayat Hafs daripada Asim, kita ikut Tariq Syatibi. Ini cara bacaan kita di Malaysia lah. Riwayat Hafs, An Asim, Tariq Syatibi. Hanya ada 6 tempat saja dalam Quran yang kita bacaan saktah. Saktah wajib ada 4, saktah jaiz ada 2.
Tuan-tuan puan-puan pun saya ingat tahu saktah ni, cuma bacaan tu praktikalnya okey, cuma tak tahu tu nama dia saktah. Saya kira ramai begitu. Kebiasaannya tanda saktah ni kalau dalam Quran dia huruf sin. Sin kecil tu. Simbol tu maknanya sin saktah lah. Kita kena berhenti sekejap tanpa bernafas. Jadi kalau kita jumpa simbol sin ni, kita berhenti lebih kurang dalam 2 harakat. Tanpa bernafas dan sambung semula bacaan. Ayat yang paling popular kalau saktah ni, baca Yasin lah. Ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Berhenti tapi tak bernafas. Saktah lah mula. Tapi ramai orang tak tahu pun nafas, banyak orang makan kenduri agak. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ana, lantak langkah. Mula saya dah gamak makan kenduri. Dia patut sin tu saktah bukannya wakaf. Surah Yasin ayat 52. Sama juga ayat yang popular surah Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala kun, dia harus sin situ kan. Kalau orang Tarano suka sangat disiap-siap mulut yang kalau kalau dah sampai saktah tu ya. Jadi ni kita tak, tuan-tuan puan-puan jangan tanya buat tajwid dalam program kita sebab kita tidak fokus kepada ilmu tajwid dalam perbahasan. Ni hanya kita cerita sunnah-sunnah Nabi. Jadi balik kepada tadi, pegang Nabi kita membaca Fatihah ini dengan cara satu persatu. Itu cara Nabi lah. Dia dalam Fatihah, saya ingat tuan-tuan puan-puan kena jumpa guru, betulkan balik tajwid dalam Fatihah. Sebab dia bacaan harian kita. Kalau kita nak telusuri satu persatu tajwid dalam Fatihah ni memang ada. Cuma kita tak didedahkan dan kita tak pernah nak ambil tahu sangat. Bacaan kita dah okey, dah ikut peraturan. Tapi kita, macam bahasa Inggeris lah, mana kita tahu ni pastel, mana present tense. Tapi okey je, I did, I do, I does ke apa, kita tahu nak menggunakan tu. Tapi kalau kita cinta Quran, elok juga kita ngadak guru Quran. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mana tajwid dalam Bismillah? Nak tahu, kita nak tahu. Kalau Bismillah tu, kalau Allah tu, Bismillah Allah tu, huruf lam dinipiskan. Ar-Rahmanirrahim, alif lam samsiah pada kedua-duanya. Kalau Ar-Rahmanirrahim, ra ditebalkan. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahim, wakaf. Kalau ketika wakaf, dia jadi ma'arik li sukun. Boleh 2, 4, 6. Oh, ma'arik li sukun. Ya. Oh, saya memang amal. tak nak bertanya kan, ma'arik li sukun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, hamzah wasal dibaca baris atas ketika ibtida'. Lillah, huruf lam nipis. Rabb, ra ditebalkan. Alamin, alif lam qamariyah. Al-alamin ketika wakaf dia jadi ma'arik li sukun. 2, 4, 6 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim, alif lam samsiah pada Ar-Rahmanir-Rahim, huruf ra ditebalkan. Ar-Rahim, kalau wakaf dia jadi ma'arik li sukun. 2, 4, 6 harakat. Ataupun Maliki Yaumiddin, Maliki Yaum asli 2 harakat. Ad-Din, alif lam samsiah. Kalau wakaf ma'arik li sukun. 2, 4, 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau wakaf ma'arik li sukun. 2, 4 ataupun 6 harakat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina hamzah wasal baca bagi bawah ketika ibtida', ketika starting. As-sirat alif lam syamsiah, huruf sad ra ditebalkan. Al-mustaqim alif lam qamariyah, qaf ditebalkan. Al-mustaqim kalau wakaf ma'arik li sukun. 2, 4, 6 harakat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat huruf sad ra ta tebal. Ad-din alladzina alif lam syamsiah. An'amta izzah halqi, tidak dengung. Izzah syafawi, tidak dengung. 'Alaihim ghairi izzah syafawi, tidak dengung. Huruf ghin tebal. Ghairil maghdub, huruf ra nipis. Ghin tebal. Ni pada alif lam qamariyah kena jaga. Alaihim wala, itu izzah syafawi tidak didengungkan.
Waladdallin, alif lam syamsiah, huruf dad ditebalkan. Ad-dallin, dia jadi mad apa? Mad lazim kalimi musaqqal. 6 harakat. Kalau wakaf, mad arid li sukun. 2, 4, 6. Jadi kita kalau nak belajar tajwid seluruh Quran, tak dan, kita tak dan lah. Tapi untuk Fatihah ni, eloklah jumpa ustaz di belakang, ustaz jumpa imam kita. Imam kita semua hakim-hakim tilawah belakang ni. Jadi, ni sekadar kita kenal makrifat. Baru rasa megah membaca. Bacaan ni semua ada kira-kira dah. Ada kira-kira dia. Dulu kami ada, masa dulu ibu pejabat di bahagian masjid, ada Tok Imam seorang, makmum, komplain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjang tu. Makmum bila dengar waladdallin panjang, jawab belaka. Amin. Dia sama panjang juga. Panggil dia pejabat agama. Ngapa panjang? Mat benda panjang ni. 13 harakat. Entahlah 13 harakat. Tak apa, dia tak mengaji agaknya. Jadi itu cara Nabi membaca. Jadi kalau tuan-tuan nanti semayang jadi imam ke, semayang bersendirian, semayang sunat, dapat pahala lebih baca satu, tenang-tenang saja. Bersama-sama boleh? Boleh, tak jadi masalah. Ulama' dah aturkan, boleh. Dia dah bahagikan ikut bab. Yang tak boleh tadi sambung sebelum selepas. Nuh dinas itu tak ada. Itu tak ada dalam 4 aturan. Itu cara ketiga Nabi. Mat panjang pendek Nabi jaga. Yang keempat Nabi ni kata ulama', dia membaca Quran, tone suaranya depend. Ada masa kerah dan ada masa ditenang saja bacaannya. Kata Abdullah bin Abi Qais, dia pernah tanya Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana cara Nabi baca Quran. Kata Sayyidah Aisyah, kana yusiru bil qiraati am yajhar. Saya, dia lah isteri Nabi. Saya ada masa dengar dia baca Quran dengan suara tinggi. Dan ada masa saya baca dengan suara yang macam orang berbisik, merayu. Mula suara macam sedang bercakap. Dia ada masa bacaannya itu. Betul kata para sahabat, semasa Fathu Mekah, ketika Nabi di atas unta, Nabi membaca Fatihah. Suara Nabi lantang, bergema sampai orang keliling-keliling mendengar. Dan disaksikan oleh ramai sahabat. Sebagai contoh Abdullah bin Mughaffal. Dan disebutkan tu dalam hadis daripada Tirmizi dan Bukhari. Ada masa Nabi baca, tak apa dengar. Itu cara permainan suara Nabi. Yang kelima, kata ulama', Nabi ni kalau membaca Quran, dia akan membaca dengan suara yang merdu. Dia membaca dengan suara yang indah. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata dia, annahu sami'an Nabi yaqra' fil isya' Wattini wazzaitun. Kata Al-Bara', kami tengah sembahyang isyak, Nabi jadi imam, dia membaca wattini wazzaitun. Fama sami'a ahadan ahsana sautan minhu. Kami tak pernah dengar orang yang suaranya begitu lunak dan merdu sekali, kata para sahabat. Sedap bacaan Nabi. Kata Abdullah bin Mughaffal pula, aku pernah tengok Nabi duduk di atas tunggangannya ketika Fathu Mekah. Dia membaca, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi membaca dengan bacaan yang begitu indah sekali suaranya. Yang ini sekarang kita panggil dengan ilmu taranum. Taranum. Orang Masjid Negeri ni ramai yang suka taranum berbanding dengan tajwid. Sebab orang kita suka menyanyi. Tak apalah, ini pun sebahagian pada seni Quran. Tapi tajwid first. Tajwid yuqaddimul ghina. Tajwid mesti didahulukan. Taranum ni daripada taral nama ya taral namu taralnum. Dalam bahasa Arab maknanya mendendangkan. Itu dia didendangkan. Baik itu kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi pesan banyak kali pada kami, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiaskanlah Quran ini dengan suara-suara kamu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nabi baca dengan bacaan taranum. Baik itu Allah Ta'ala memuji Nabi Daud AS. Nabi Daud AS, tuan-tuan, dia baca kitab Zabur, burung yang sedang terbang
berhenti mendengar bacaan dia. Punya sedap bacaan Nabi Daud AS. Beza dengan kita baca Quran, burung yang sedang berhenti terbang. Lari burung. Tak sedap lalulah orang lain baca. Teruk lalu. Tapi ingat, bacaan Taranum Quran, dia ilmu yang mesti dipelajari. Kita di Masjid Negeri, alhamdulillah kita ada kelas Taranum Quran. Yang membimbingnya pun Datuk Faizul sendiri, mana champion, world champion Taranum. Dan imam-imam kita juga ada yang mengajar Taranum. Tapi kelas kita tak banyak sebab Taranum ni dia memerlukan kepada bakat juga. Penat kalau orang deftone tak boleh buat Taranum. Oh ibu, tadi dia do re mi fa sol la tidur tak lepas. Do re mi fa tak kenal, dia tak ada tabaqat, suara susah. Jadi kelas tu tak banyak. Tajwid tu benda wajib. Cuma Taranum ini dia ada undang-undang. Nabi pesan kepada Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, "Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha." Bacalah Quran seperti mana bacaan orang Arab dan cara mereka. Ini hadis riwayat Tirmizi. Rupanya walaupun kita pandai menyanyi lagu Pok Yeye ke, lagu Melayu asli, Melayu Deli ke, kita tak boleh melagukan Quran kecuali dengan luhunil Arab. Lagu Arab saja. Sebab dia eksklusif turun di negara Arab. Langgam dia mesti langgam Arab. Dan lagu tu pula ada lagu khusus. Tak boleh pakai lagu syair. Macam dia orang Arab, kita kan pernah belajar zaman jahiliah orang Arab ni dia pandai bersyair, dia pandai membaca puisi dan bagai-bagai lagi. Zaman itu pasar seni lebih banyak daripada pasar unta zaman jahiliah. Dia orang appreciate seni. Mungkin ada painting, lukisan, kraft tangan apa, termasuklah sajak. Orang yang menang deklamasi sajaknya akan digantung. Dijadikan mural lah seolah begitu. Kita bayangkan sajak zaman dulu macam kita baca sajak orang Malaysia ni lah. Deklamasi puisi, anjuran utusan apa kan. Orang petik gitar sebelah kita membaca sajak. Sejak namamu menggetar rasa, kau kabarkan pada angin, bawalah daunan kering terbang jauh dari hidupku. Merdeka. Deklamasi puisi sempena sayembara merdeka. Dia tak, orang Arab, sajak dia ada lagu. Dia panggil narmah, langgam. Sama ada langgam rojaz ataupun romal, puji orang. Contohnya, sauti sofiri bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wahzahrul ma'an wahzarih lahu mukhali fa anta ya sayyidali wa sayyidi ya maula fakam tayammuni ghazailun aqalqalu qataftu mi wajnatin fi hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad qada muharrali fa wal walad faqultu la tuwalwilu fabayyinu lulu ali qala lahu ila kaza wa la tab. Itu syair dia sajak nak suruh unta berjalan. Dia ada syair dia dalam bentuk lagu. Macam kita mungkin gurinda menidurkan anak gitu. Dia ada irama. Syair Arab juga ada dalam bentuk puji-pujian, romal. Contohnya, Tala'al badru alaina. Itu bukan lagu nasyid sekarang. Daripada dulu lagi. Dia punya bacaan berlagu. Tapi Nabi pesan, walaupun syair lagu, Quran tak boleh pakai lagu syair. Contohnya, pakai lagu Tala'al Badru baca Quran. Tak boleh. Wadduha wal laili idza saja. Tak boleh. Sebab dia akan lari panjang pendek. Nabi tak benarkan. Sebentar lagi guna lagu P. Ramlee lagi. Tak boleh. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tuan-tuan minat P. Ramlee buat lagu getaran jiwa. Tak boleh. Sebab dia akan lari panjang pendek. Jadi ulama' susun ni kerja ulama'. Kita kena terima kasih ke ulama'. Dia susun taranum yang bersesuaian. Sekarang ni dah kajian pernah dibuat. 50% daripada qari kita di Malaysia, dia baca ikut susunan. Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Rost. Ataupun Bayati, Hijaz, Nahwan, Ros, Sikah.
30% qari kita membaca ikut susunan bayati, nahwan, ros, sikah, jaharkah. Dan ada 15% yang akan membaca dengan turutan bayati, soba, nahwan, ros, sikah. Dan hanya 5% saja yang baca mengikut turutan bayati, iraqi, hijaz, sikah, ros. Ini rare, tapi ada. Tapi rata-rata majoriti masyarakat kita tak ada bayati, tak ada jaharkah, tak ada sikah, jerekah ya banyak. Tak tahu benda, tak tahu taranum apa. Janji bunyi sudah. Tak apalah, benda ni tidak wajib. Tapi kalau ada masa yang lapang, rasa daripada main telefon je belajar taranum, kebetulan suara pun sedap, boleh menyanyi, ni do ke cucu. Sedap suara aku ni. Tinggal nak belajar je lagi. Oh, ni lagu ras. Nanti kalau ada kelas-kelas pengajian taranum, tuan-tuan puan-puan boleh sertai. Tapi syarat tajwid kena kemas dulu. Tajwid kena kemas dulu. Sebab kalau masuk tilawah pun markah tajwid besar. Lagu ni ialah menghiaskan Quran. Menghiaskan Quran. Jadi inilah yang disebutkan oleh para ulama bahawa Nabi SAW dia membaca Quran ada cara dia. Dia tidaklah membaca Quran cara macam orang baca Quran Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tak. Dia sangat tertib, panjang pendeknya dia sangat menjaganya. Untuk bab yang seterusnya, saya kira ini kita anjak ke masa yang satu lagi. Sebab rasanya hari ini tak dapat nak berlama-lamaan sangat. Kerana kami di Masjid Negeri hari ini pun nak menjemput tuan-tuan puan-puan juga. Kita ada ngacau bubuhan syurah sama dengan anak-anak kita. Jadi tuan-tuan lepas ni sekarang bolehlah sama-sama mengacau, ngambil berkat orang makan adalah pahala kita sikit, nolong, menuang ke apa ke. Agihan tengah hari, tapi nak bantu-bantu bolehlah, insya-Allah. Jadi kita mungkin akan tamatkan awal sedikit untuk nak bantu adik-adik kita. Semua dah mengeluh-mengeluh belaka dah, mana hilang semua dah, makcik-makcik di kapal. Makcik tengah mengaji sekejap. Dan kami pun di Masjid Negeri hari ini ada audit daripada pihak ISO. Jadi berbagi-bagilah juga sebab kita dah, inilah mingguan kita memang tetap. Dia orang ada tangguhan, penangguhan hari ini dapat dilaksanakan. Jadi mungkin kita akan berhenti awal sedikit pada hari ini. Untuk makluman kepada tuan-tuan puan-puan untuk minggu hadapan. Minggu depan kalau ikutkan tak ada kelas. Sepatutnya 24 hari bulan. Kerana kalau ikut jadual, kami Masjid Negeri akan bermesyuarat bersama dengan Majlis Agama di Kota Sas untuk membincangkan pembinaan masjid baru. Masjid baru kita, Masjid Bandaraya. Kalau ikutkan 24 hari bulan pada minggu depan. Tapi kalau mesyuarat itu tak jadi, kelas MIB berjalan seperti biasa. Cuma prinsipnya tak ada kelas. Tapi kalau tiba-tiba tak jadi, kelas berjalan seperti biasa, nanti akan dimaklumkanlah kepada ketua Muslimat Pendidikan dan akan diwawarkan menerusi media sosial kita. Dan yang kedua nak maklumkan kepada ibu-ibu tuan-tuan, pada hari Isnin depan 22 hari bulan Ogos kita ada kuliah duha khas. Kuliah duha khas. Kali ini kita akan menjemput, kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto Riza Rokman. Ustaz Haryanto Riza Rokman yang orang selalu sebut dia ni potostate kepada Allahyarham Datuk Ismail Kamoh. Dia akan datang ke masjid kita pada 22 Ogos minggu depan hari Isnin pukul 10 pagi seperti biasa, dan insya-Allah beliau akan mengupas tajuk taufik dan hidayat. Apa beza, bagaimana nak mendapat taufik, bagaimana nak mengekalkan hidayat. Jadi masuk dalam diary, minggu depan kabur ke suami, saya seminggu direct di Masjid Negeri, jangan cari. Isnin kuliah duha Ustaz Arianto, hari Selasa pun kuliah duha, Rabu kuliah duha, hari Khamis kuliah duha, Jumaat je ada rumah kata. Jangan nak ngacau, saya nak mengaji minggu depan. Minggu depan hari Isnin. Jadi saya kira sekadar itu minta maaf lah kita habiskan awal kerana nak meraihkan juga adik-adik kita di seberang sana. Sebelum berpisah, marilah kita tutup majlis kita dengan sedikit doa. Moga pertemuan kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka.
wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, jika rezekiku masih di langit turunkanlah, kalau masih di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikannya, keindahannya, kekuatannya, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu sebagai kebenaran. Rezekikanlah kami mengikuti kebenaran. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil. Rezekikanlah kami menjauhi kebatilan. Dan jangan jadikan kami keliru atas agama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu jemput berasyura ramai-ramai. Jangan lupa bawa balik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.